warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Waalaikumsalam. Hebat, malam hebat. ni? Hebat. Saya doakan anda dan keluarga berada dalam keadaan yang sihat. Semuanya berada dalam keadaan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. So, terima kasih kepada MC kita, Mr. Epon yang pandai bertulisan Jawi dan pandai berpantun. Malulah saya nak jawab. Tak terfikir dalam masa singkat nak jawab pantun tadi. Yang kedua, kepada antara orang-orang yang saya lahirkan dalam industri ini dengan izin Allah, yang paling saya hormat dan kagumi. Ciri-ciri beliau yang saya rasa dahsyat lah. Saya pun tak boleh lawan lah. Kegigihan beliau yang pertama. Yang kedua, beliau ni memang seorang yang proven. Apa yang beliau cakap, beliau buat. Itu yang kita nak. Dan yang ketiga, beliau ni adalah seorang yang ada budaya mengenang budi dan menghormati guru. Jadi ini ciri-ciri orang berjaya. Ciri-ciri orang berjaya, itulah ciri-ciri dia. Ada pada Datuk Jalilawati yang saya dah kenal dulu, saya panggil Kak Jah je, 12 tahun dulu. Dan dan beliau ni memang seorang yang saya follow up paling lama sebagai prospek. Untuk pengetahuan tu, ni cerita lain lah dalam training lah. Saya follow up beliau 77 hari. Bukan senang. Rupanya berbaloi-baloi. Jadi kalau prospek anda dah keluar tadi kan, tadi 75, sekarang 61. Kalau anda rasa berbaloi, anda sabarlah. Follow up dia lagi. Mungkin orang itu adalah seperti DJ. Baik. Okey. Jadi ada dua kata-kata. Yang pertama sekali, kalau esok kiamat di dalam tangan ni ada benih, maka tanamlah benih itu. Ini adalah satu benda kita sebagai orang Islam diingatkan. Cari rezeki ni sampai ke hujungnya untuk kita mencari rezeki. Dan juga tuntutlah ilmu dari dalam buayan sehinggalah hari kematian. Daripada kita kecil sampai mati kena tuntut ilmu. Dan yang terakhir sekali, Bill Gates pernah ditanya oleh wartawan bagaimana beliau berjaya menjadi orang paling kaya di dunia. Bill Gates menjawab, I was at the right place at the right time. I saw the vision. I took massive action. Saya berada di tempat dan waktu yang tepat. Saya nampak apa yang visi tersebut. Dia dah nampak dah. Dan saya mengambil keputusan untuk melakukannya dengan tindakan yang hebat. Jadi tuan-tuan, kalau malam ni anda rasa buntu, anda rasa apa bisnes aku nak buat, PKP penuh ni 3.0, kemungkinan dengan izin Allah, inilah bisnes dia. Jadi untuk merangkumkan apa yang Tuan Safian ke atau DJ cakap tadi, saya ambil satu analogi lah. Analogi. Dan saya setuju dengan analogi lombong emas tu, memang betul. Tapi lombong emas tu hanya akan kita nampak mungkin beberapa bulan atau setahun daripada sekarang. Mungkin orang tak nampak lombong emas lagi. DJ nampak sebab DJ orang berjaya. Orang yang dah nampak vision. Saya pun nampak vision. Benda yang nak berlaku tu saya dah nampak dah. Sebab kita orang yang luar biasa. Orang yang biasa dia nak nampak proof. Dia nak nampak depan mata. Jadi saya bagi macam ni lah. Tuan-tuan, kalau hari ini adalah satu training ataupun satu Zoom, kita bicara nak tanam pokok lah. Dan pokok ni kita nak tanam dengan benih yang saya cakap tadi awal-awal tadi kan, benih. So kita nak tanam pokok ni tuan-tuan. Ini kita nak bawa anda semua nampakkan pokok ni, nak tanam, cuma beza pokok ni Allah cipta dia. Dia boleh keluar buah berbeza-beza. Peringkat awal dia keluar buah ceri. Maknanya pendapatan lah tu, kecil sikit mula-mula. Lepas tu dia boleh keluar buah oren. Tu dah lama sikit. Dia keluar buah oren, income besar sikit, pendapatan besar sikit. Lepas tu dia keluar buah apa? Buah tembikai. Pokok yang sama. Dia keluar buah tembikai. Lepas tu keluar buah apa lagi? Satu hari nanti dia keluar buah musang king. Dia keluar musang king dekat buah tu, kat pokok tu. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, pokok ni yang kita tengah cakap ni adalah pokok keluarga kita. Sebab tu orang zaman dulu atau atuk kita semua, nenek kita, dia orang tanam pokok. Dan pokok tu ditanam bukan sikit, banyak. Dan sebenarnya kalau dia tahu dia tanam pokok durian, bukannya dia dapat makan dalam masa yang singkat dia dapat. Dia nak buat untuk dia juga, anak-anak dan cucu cicit dia. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, analogi dia macam tu. Kita nak tanam pokok ni, nama pokok ni pandai. Jadi kita ada benih, kita tanam. Jadi tak tanam tu ikutlah.
Ada yang beli benih yang mahal sikit, dia nama dia benih PC. Ada yang beli benih murah sikit, nama dia JC. Ada yang beli benih normal member. Ikut kemampuan lah tuan-tuan. Saya dalam sesi saya ni saya nak cerita banyak, saya akan cakap mohon maaf. Yang pertama saya nak mohon maaf, saya kurang masa dengan anda dalam preview sebagainya sebab saya menguruskan syarikat lah. Saya orang back end. Jadi biarlah kita bagi striker terbaik kita, Datuk Jah, DJ yang ke depan. Saya ni duduk belakang lah. So, apa yang berlaku saya nak mohon maaf kerana apa? Kerana saya tak berapa setuju dengan apa yang DJ cakap tadi lah. Iaitu masuk PC. Saya tak setuju. Saya bagi pihak syarikat ikut apa yang anda rasa sesuai. NM pun boleh, JC pun boleh. Sebab apa? Sebab bila anda masuk yang kecil, anda upgrade, anda kena bayar penuh. Bila bayar penuh, naikkan sales syarikat. Itu saya suka. Jadi, jangan masuk yang tinggi. Tak payah. Yang tinggi biar orang yang betul-betul nak buat, dia masuk. Itu saya minta maaf dulu awal-awal. Okay? So, yang kemudiannya, beli benih tu tanam. Bila tanam benih tu, keluarlah hasil. Sebelum keluar hasil, kena kita semai, kena kita siram. Dengan apa? Dengan pergi tadi tu. Yang DJ cakap 4 serangkai. Majlis ilmu tu. Tanpa ilmu kita tak ada keyakinan. Tanpa keyakinan kita tak boleh buat bisnes ni. Jadi yang kedua saya nak mohon maaf kepada anda semua. Hari ni saya nak banyak mohon maaf. Saya nak banyak sangat mohon maaf. Yang kedua saya nak mohon maaf kerana training yang kita buat tidaklah mahal seperti training-training di luar. Yang mana jutawan ajar beribu-ribu ringgit. Itu kita nak mohon maaf. Maknanya tak perlu bayar beribu-ribu macam kat luar nak belajar dengan jutawan. Tak perlu. Jadi kita hanya bayar puluh-puluh atau paling mahal pun ratus saja. Itu saya nak mohon maaf. Tapi saya nak pastikan DJ berjanji dan saya berjanji kualiti dia tak lari daripada bayar ribu-ribu. Dengan izin Allah. Yang penting datang. Kalau tak datang, tamprin takkan berjaya dalam bisnes ni. Takkan berjaya. Jadi kalau ada di antara anda fikir macam mana aku nak berjaya, aku sendiri pun tak pandai. Aku sendiri pun tak pandai, nak ajak orang buat pandai. Saya minta maaf tuan-tuan. Jangan rasa diri anda rendah diri. Kalau anda tak pandai, anda jumpa orang, anda cerita. Jangan jadi macam saya. Itu ayat dia. Jangan jadi macam saya. Sebab saya tak pandai lah. Tapi kalau anda pandai, mesti kena buat pandai kan? Tak mestinya. Sebab apa? Dalam sesi pandai ni, bisnes pandai ni semua orang boleh buat. Tak kisah dia pandai ke tak pandai ke. Yang penting dia ada satu impian, satu keinginan. Dia kosongkan gelas dia belajar daripada DJ, daripada Tuan Safian, daripada siapa-siapa yang ada. Dia belajar. Yang penting dia nak buat. Dia nak benih tu, dia nak tanam. Dan dia tahu benih ni takkan keluar hasil dalam masa singkat. Dia akan keluar dalam masa setahun, akan nampak hasil dia, lumayan. Dia akan nampak hasil yang dia tanam, yang dia percaya dulu, yang dia datang. Jadi dia akan keluarkan benda tu. Dan apa yang akan berlaku, anda dibenarkan untuk memetik buah-buahan tu. Petiklah setiap bulan, petiklah income tu. Ambil. Dan bila anda siram lagi, semai lagi. Tetapi, saya nak mohon maaf. Anda tak perlu jaga pokok ni lama. Paling lama pun 3 tahun je. Paling lama nak jaga. Selepas tu, pokok ni akan keluarkan hasil. Keluarkan hasil yang lumayan, yang tak perlu anda siram lagi dah. Tak perlu anda jaga lagi dah. Dia akan keluarkan hasil tu buah-buahan yang sedap, yang enak, yang memang durian blackthorn, durian Musang King yang anda boleh petik. Yang mana ada tanam dulu. Jadi mula-mula kita kena jaga active income. Lepas tu tak perlu jaga dah. Passive income. Dia tetap bagi anda income. Jadi saya mohon maaf kepada mereka-mereka yang suka aktif. Nanti bila anda dah tak aktif pun anda dapat income. Saya mohon maaf kat situ. Okay? Dan juga saya juga mohon maaf kepada semua, kepada anda yang suka membuat bisnes yang ada produk fizikal, yang besar-besar produk, yang pergi post office, tunggu, lepas tu beratur, lepas tu panas, anak tinggal dalam kereta. Saya mohon maaf, dekat bisnes ni anda takkan dapat experience macam tu. Bisnes ini kita nak anda buat bisnes daripada handphone saja. Handphone saja. Tak payah nak pergi post, COD semua, tak payah tuan-tuan. Tak payah. Saya mohon maaf sekali lagi bagi pihak syarikat dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat masa yang lebih tu, dapat spend time masa dengan family lah. Itu yang saya harap sebenarnya. Supaya ada masa dengan family. Kadang-kadang kita ni buat bisnes dengan produk-produk apa semua ni, bukan nak menindakkan produk, tidak. Tapi saya mohon maaf sebab apa, dekat sini anda nak cari benda tu tak dapat.
Itu saya mohon maaf. Dan kepada mereka yang memikirkan bisnes ni pasti suatu hari nanti akan tepu macam DJ cakap. Kalau DJ tadi dahsyatlah ayat beliau. Otak orang tu yang tepu kan. Tapi saya nak mohon maaf lah. Dalam bisnes ni, insya-Allah bila budak-budak keluar tingkatan 5 masuk universiti, akan ada budak 500,000 orang masuk darjah 1. Jadi market dia takkan habis sampai bila-bila. Maknanya anda terpaksa dapat income sampai bila-bila dengan izin Allah. Saya mohon maaf kat situ. Okey? Sebab dia memang akan jadikan anda terpaksa ada pendapatan lebih untuk anda tunaikan permintaan keluarga yang anda sayang. Dengan izin Allah. Efek ni akan berlaku nampak lepas 6 bulan ke setahun tuan-tuan. Kena sabar sikit. Sebab pokok ni dia tak akan besar terus. Dia kena ada semai, siram, sabar. Dan company kita bukanlah company yang perfect. Bukan yang perfect, banyak kekurangan. Bukannya kita masuk-masuk, kita harapkan semua ni dah siap. Tak, kita baru start 1 April. Jadi, tanah ni tanah kosong. Kita dah jumpa, sekarang ni saya DJ nak ajak anda semua bercucuk tanam kat sini. Padang jarak, padang terkukur. Kita kena tebang pokok, semak samun, jalan tak ada, bekalan air tak ada. Kalau nak tanam benih ni, kena ambil air daripada jauh. Lepas tu siram. Susah awal-awal ni. Tapi yakinlah kepada siapa yang nampak, siapa yang bersama kita yang sabar, yang faham keadaan semasa syarikat, faham. Tapi dia nampak, dia believe. Dia yakin. Saya yakin. Dengan izin Allah saya akan berjaya di sini. Itulah saya dulu 2006, saya datang program macam ni e-learning juga. Kan? Saya memang tak boleh brain macam mana nak buat bisnes e-learning. Selalu kita buat bisnes produk kesihatan, kecantikan, produk ubat kuat. Semua ni lebih senang kita nak buat daripada program e-learning. Waktu tu, lebih kurang 15 tahun lalu. Tapi akhirnya kita berjaya buat. Kita berjaya buat. Dan total jualan kita dalam masa 8 tahun, 10 tahun tu adalah 500 juta ringgit. Dengan izin Allah. Tapi bukan company kita sendiri. Company orang lain. Kaum Tionghoa. Jadi beliau dengan kita, saya DJ, kita sama-sama buat. Jadi dekat sini kita nak buat kita punya sendiri dengan anda. Bersama-sama. Kita dengan izin Allah, niat di hati satu je. Nak tengok anda berjaya. Kalau boleh, jadi jutawan. Tapi bukan jutawan yang belagak, yang hidung tinggi. Jutawan macam DJ. Jutawan yang humble. DJ daripada 12 tahun dulu sampai sekarang, sama je. Saya panggil beliau DJ pun sebab formal. Kan? Sebenarnya beliau pun tak nak orang panggil dia datuk ke apa ke kan. Jadi mana nak dapat insan macam ni nak tolong kita teman-teman. Cuba fikirlah dekat syarikat lain, saya tak tahulah. Saya tak nak tengok syarikat orang lah jadi saya minta maaf kalau DJ ada push-push ke atau DJ ada bagi kata-kata yang you rasa tak selesa nak baca. Satu saja. Kalau kita anggap DJ ni macam mak kita contohnya lah mak ni memang dia sayang anak-anak dia. Dan dia nak anak dia satu je, berjaya jadi orang yang berguna. Itu saja. Berjaya jadi orang berguna, lepas habis solat jangan lupa untuk doa untuk ibu ayah. Itu je. Jadi sama je tuan-tuan. Kalau saya ni anggap macam ayah anda, contohlah ayah dalam bisnes. Kalau DJ macam mak anda, contoh ibu anda, mama ke, anggap macam tu je lah. Bila kita kata sesuatu tu, tak payahlah nak ambil hati. Kita nak anda berjaya, itu saja. Kenapa kita nak anda berjaya? Sebab kita tahu kehidupan yang berjaya ni adalah kehidupan yang memang indah. Memang best. Banyak benda kita boleh buat. Banyak benda kita boleh achieve, banyak benda kita boleh kongsi dengan orang tersayang. Banyak benda yang kita boleh bantu orang. Sebab tu saya nak lancarkan satu niat 3B hari ni, malam ni. 3B pegang sungguh-sungguh. B yang pertama, niat dah bantu orang. Saya tak sukalah bisnes ni. Tak apa. Saya faham. First day. Tak suka. Saya nak bagi anda suka dengan izin Allah. Minta maaf saya nak B yang pertama, bantu. Niat dah bantu orang. B yang kedua, nak berkongsi je. Recommend. Nak berkongsi je dengan orang. Tak payah cari orang tuan-tuan. Saya minta maaf, dalam bisnes ni jangan cari orang. Tak payah cari orang. Biarlah polis buat kerja tersebut. Satu hari nanti orang yang cari anda. Sebab education ni memang orang cari kita akhirnya. Okay? So yang kedua, berkongsi. Yang ketiga, B yang ketiga, beri manfaat. Manusia yang paling baik di antara kamu adalah paling banyak beri manfaat. Jadi bantu, niat nak bantu orang, nak berkongsi, nak beri manfaat. Itu saja. Tetapi dengar betul-betul, buat 3 benda ni.
ada ruang dan peluang pendapatan masuk dalam akaun. Bagus tak tuan-tuan? Kita buat 3 benda mulia ni, niat nak bantu orang, nak berkongsi je, dan juga nak beri manfaat kepada anak-anak dan mak ayah dia. Tapi kita dibayar melakukannya. Luar biasa tak bisnes ni tuan-tuan? Luar biasa atau tidak? Luar biasa atau tidak? Biasa. Ya, jadi sebab tu saya minta maaf kalau ada yang rasa macam kan rasa tersentak dengan kata-kata ke daripada awal. Itu bukan niat kita lah. Kalau jumpa kita secara berdepan, jumpa DJ secara berdepan, kita orang ni sebenarnya sempoi je. Kita orang ni memang biasa-biasa je, orang biasa je. Cuma bila kita pakai topi syarikat ni, kita nak betul-betul orang anda semua berjaya. Dan kita nak anda berjaya dengan cepat, dengan pantas. Macam DJ cakap, speed is everything. Betul, kita memang nak betul tu. Dan bila anda telah berjaya, anda berkongsi dengan keluarga anda, itu yang kita nak. Anda bawa dia orang pergi ke tempat yang mereka ingini. Anda menunaikan umrah, tapi vaksinlah dulu. Anda lepas tu 5 tahun nanti atau 3 tahun daripada sekarang pergi haji. Saya bangga dengan DJ, terus terang lah kisah silam DJ tu nanti DJ ceritalah dalam training. Kat sini tak boleh cerita. Tapi DJ dah menunaikan haji dengan izin Allah, rukun Islam. So saya sangat happy bila ramai orang dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan itu adalah tanggungjawab kita. Dan bukannya alasan nanti bila ditanya oleh Tuhan, oleh Allah SWT, saya tak mampu. Sedangkan dalam hidup kita banyak peluang yang datang kepada kita, tapi kita menolaknya. Sebenarnya mungkin akan dipertanggungjawabkan. Wallahualam. Tapi apa-apa pun saya nak kita semua bertemu kembali di dalam syurga Jannatul Firdaus dengan izin Allah bersama keluarga yang kita sayang dan keluarga besar pandai. Tak lain tak bukan tuan-tuan, kita buat ni, saya keluar daripada persaraan. Persaraan maksudnya saya malas dah nak jadi syarikat lah, nak buat semua ni, DJ pula nak DJ lagi lah. DJ ingat 55 nak pencen dah umur beliau. Tapi beliau kata inilah masanya yang betul-betul beliau nak tolong. Memang kalau korang nak sentuhan DJ saya rasa ini mungkin platform yang terakhir lah. So kalau betul-betul nak rasa sentuhan DJ, campur sentuhan saya. Cewah, macam saya power sangat. Campur sentuhan saya. Inilah masanya tuan-tuan dan puan. Izinkan kami untuk berkongsi apa yang kami ada, dan kami berkongsi dengan anda supaya anda boleh berkongsi dengan orang lain, dengan keluarga anda. Dan sampai bila-bila ilmu ni dia seperti sungai yang mengalir. Semoga apa yang anda buat, kami pun dapat tempias kebaikan tersebut, tidak kurang sedikit pun. Sebab tu itu niat dia. Jadi saya mohon maaf kalau ada apa-apa rasa daripada perkataan-perkataan kami. Cik Ati, bisnes yang kebabum. Yes, insyaAllah. Sekarang belum kebabum lagi. Tapi akan kebabum kalau kita bersama buat ni sama-sama. Kita buat sama-sama, dia akan kebabum. Dia akan kebabum. Dan bukan saja Malaysia, dengan izin Allah, luar negara pun kita akan pergi. Kita akan pergi ke Indonesia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bagi pihak syarikat ucapkan sekali lagi terima kasih di atas kehadiran anda, perhatian anda. Anda memang orang yang positif. Ingat, ikut kemampuan anda nak join. Jangan ambil PC, jangan. Jangan ambil PC, ambil yang bawah-bawah. Okey? PC tu biarlah orang-orang yang mampu, yang betul-betul nak buat, betul-betul nak jadi jutawan cepat, biar dia orang ambil PC. Anda ambil yang bawah-bawah, ikut kemampuan. Kalau dah ready esok, upgrade. Bayar penuh, bayar PC penuh. Okey? Jadi setakat ini saja dulu perkongsian daripada saya. Semoga ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf sekali lagi di atas apa kekurangan kami. Niat kami satu, nak tengok anda berjaya. Niat kami seterusnya nak bagi anak-anak pandai di dalam Malaysia ni. Setakat ini saja tuan-tuan. Terima kasih. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Okey, terima kasih Tuan Haji bagi gemuruh untuk beliau. Ya, amanat yang